Samsung Galaxy S21, S21 Plus dan S21 Ultra baru saja dilancarkan sebentar tadi dan aman mempunyai akses awal kepada peranti ini beberapa hari sebelum tarikh pelancaran. Jadi ini adalah pendapat kami tentang apa yang kami rasakan menarik dan juga mungkin ada beberapa kekurangan yang anda perlu tahu sebelum melakukan pembelian. Jadi macam biasa bila saya buat video macam ni, saya suka untuk memberitahu spesifikasi penuhnya di skrin. Anda boleh lihatnya sekarang. Baiklah, kita ada 3 peranti. Jadi kalau nak cakap semua memang sampai esok pun tak habis, sampai PKP habis pun tak akan habis saya bercakap tentang benda ni. Jadi saya akan katakan menyentuh topik-topik ataupun spesifikasi yang penting saja waktu ini. Jadi buat pertama kalinya untuk siri Galaxy S, Samsung menyertakan ketiga-tiga peranti dengan rekaan skrin yang kurang melengkung. Pada S21 dengan S21 Plus memang cukup rata macam kita lihat pada S20 FE sebelum ini. Dan pada model Ultra hanya ada sedikit lengkungan yang tak berapa signifikan. Malah saya katakan hampir flat tapi belum flat sepenuhnya. Dan satu lagi penambahbaikan yang dikongsi pada ketiga model ialah sistem imbasan cap jari yang lebih besar. Menurut Samsung 1.7 kali lebih besar dan juga 50% lebih pantas. Jadi kalau macam last year diorang komplain katakan alah area yang terlampau kecil ataupun pengimbas cap jari tak berapa responsif, Samsung kata tahun ni kita improve dan harapnya lebih baik jika dibanding dengan tahun lalu. Dan pada tahun 2021 pada S21 kita ada ciri yang daripada tahun lepas orang minta, iaitu 120Hz pada resolusi W Quad HD+. Ini hanya disokong pada S21 Plus dan juga pada S21 Ultra. Pada S21 masih lagi stuck pada FHD+, tapi masih lagi ada 120Hz dan ketiga-tiganya menyokong kadar segar semula adaptif. Dan perkongsian lagi berterusan pada pemproses kad Malaysia pakai Exynos 2100 yang dilancarkan beberapa yang lalu. Dan ini adalah pemproses yang menurut Samsung di atas kertas adalah sehingga 25% lebih kuat pada CPU dan GPU meningkat sebanyak 35%. Jadi kalau tahun lepas orang komplain Exynos tak power, saya harap dengan Exynos 2100 kita akan menyelesaikan isu yang menjadi sebab kenapa orang tak mau beli ke semua peranti tahun lalu. Dan ini kita tambah baik lagi dengan rekaan. Saya nak kata rekaan pasal rekaan bila kita tengok beberapa render yang dah tertiris sebelum ni, orang kata pelik, tak nampak menarik. Tapi sebenarnya reka yang dipanggil nama sebagai contour cut design ini secara fizikalnya bila tengok dekat depan mata sebenarnya agak menarik. Pada model S21 dengan S21 Plus, bonggolnya sebenarnya memang besar pada hadapan tapi tak terlalu tinggi. Tapi malang sikit bila anda lihat pada S21 Ultra ini, bonggolnya saya tengok adalah di antara ketinggian S20 dan juga Note 20 Ultra. Tak berapa tinggi sangat, tetapi to be honest, bila letak atas meja masih lagi ianya terjongkan-jongkit yang menyebabkan anda perlu untuk membeli casing untuk mengelakkan lensa tak rosak dan juga boleh gunakan secara rata di atas meja. Teruskan lagi iaitu pada skrin ialah kali ini bezel yang lebih kecil. Kalau tahun lepas kita anggap bahawa bezel dah cukup kecil, nampaknya pada S21 Ultra ini ketiga-tiga model memincang rekaan yang ada pada Note 20 Ultra tahun lalu. Dan bagi mereka yang memang nakkan ratio skrin kepada permukaan hadapan yang tinggi, ini memang peranti yang mungkin menjadi pilihan pasal memang bezel mungkin dah dikatakan hampir tidak ada. Jadi perubahan adalah di antara spesifikasi kamera. Kita mulakan dengan S21 dengan S21 Plus yang berkongsi kamera yang sama, iaitu kamera utama 12 megapiksel, kamera ultra lebar 12 megapiksel satu lagi, satu kamera telefoto 64 megapiksel dan pada bahagian hadapan kamera swafoto 10 megapiksel. Dan kedua peranti ini boleh merakam video sehingga 8K 30 ataupun 4K 60 pada depan dan belakang. Jika anda ingat tahun lalu, antara kekurangan yang ada ialah bila kita guna steady shot misalnya hanya hingga 30 frame per second. Tahun ini dengan pemproses lebih berkuasa akhirnya boleh 4K 60. Dan penambahbaikan tak berakhir di situ, kerana hanya satu mode dipanggil sebagai vlogger mode, membolehkan anda merakam kamera pada depan dan belakang secara serentak, dan juga director view yang membolehkan anda lihat sebuah thumbnail untuk kesemua kamera. Jadi anda boleh pilih mana kamera anda nak gunakan, tukar on the fly dan kemudian aplikasi akan secara automatik memilih dan menggabungkan ke semua visual-visual dirakam secara automatik. S21 Ultra sesuai dengan namanya, spesifikasi kameranya pun Ultra. 108 megapiksel untuk lensa utama, 12 megapiksel untuk wide angle. Kemudian ada dua sistem telefoto, 1 hingga 3 kali zoom dan satu lagi dengan sistem periskopnya membuatkan anda boleh zoom sehingga 100 kali.
Jadi kalau anda nak ingat review tahun lalu saya kata Space Zoom ni adalah sesuatu yang dianggap gimmick, tak stabil, gambar tak cantik dan segalanya bergoyang macam di atas kapal. Samsung mendengar dan mereka menggunakan sistem baru yang diberi nama sebagai Zoom Lock. Dan dengan Zoom Lock ini, gambar walaupun anda zoom sampai jauh sekalipun, gambar lebih stabil dan akhirnya gambar yang diambil lebih mudah nak framing. Kami tak test lagi dan saya harap apa yang dikatakan ini adalah sebenar seperti yang mereka janjikan. Saya cakap benda yang menarik tapi sebenarnya ada beberapa kekurangan yang anda perlu tahu. Pertama sekali ialah tak ada micro SD slot lagi. Jadi kalau anda nak beli, make sure masa hari pertama anda order, pilih storan yang paling besar so anda tak ada masalah storan di masa hadapan. Dan nombor 2 ialah ura-ura kata tak ada charger. Ya, memang tak ada charger dalam kotak. Kotaknya sangat slim dan juga tak ada lagi headphone. Jadi, sesuai dengan peredaran zaman seperti diramalkan sebelum ini, nampaknya era Samsung tak lagi sertakan charger dan juga headphone akhirnya bermula pada tahun 2021. Dan isu ketiga ialah kalau anda beli S21 ada kekurangan dari segi spesifikasi. Pertama sekali tak ada ultra wideband untuk anda menggunakan smart text dan mencari peranti dengan arah dan panel belakangnya polikarbonat tak macam S21 Plus dan S21 Ultra yang masih lagi menggunakan Gorilla Glass. Jadi sebagai konklusi, S21 membawakan banyak perubahan baik yang kita minta pada S20 tahun lalu dan juga memperkenalkan beberapa isu yang saya rasa akan jadi kontroversi macam tak ada micro SD dan juga panel plastik digunakan pada panel belakang. Jadi macam biasa kalau nak lagi video seperti ini, sila layari channel kami di YouTube dan saya harap dapat jumpa anda untuk seksi ulasannya dalam masa terdekat. Saya Fisarudin. Bye-bye.